Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala al-mab'uthi rahmatan lil alamin. Nabiyyina wa habibina wa qudwatina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Amma ba'du. Muslimin dan muslimat, para pelajar sekalian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, syukur kita kepada Allah Azza wa Jalla kerana dapat meneruskan pengajian kita dalam kitab Riyadhus Salihin. Kitab Riyadhus Salihin. Para pelajar sekalian, hari ini 8 Rabiul Awal 1443. Kita masuk ke dalam Kitabus Salam. Kitab yang menyebut tentang kelebihan salam. Memberi salam, menjawab salam, menyebarkan salam. Itu dia panggil kelebihan-kelebihan yang ada, insya-Allah. Bagi pelajar yang ada kitab, bab kita ni bab 131. Kitabus Salam. Bab 131, Babu Fadlis Salami wal Amri bi Ifsha'ihi. Bab kelebihan memberi salam dan tuntutan menyebarkannya. Kelebihan memberi salam dan tuntutan menyebarkannya. Jadi kita bukan sekadar beri salam, kita beramal untuk kita sebarkan budaya ini supaya menjadi sebati dengan masyarakat. Di mana-mana salam. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Baik para pelajar sekalian, apa makna assalam? Kita bincang tentang makna assalam. Salam tu makna dia satu kalimah yang mengandungi bersih seseorang itu min kulli afatin, daripada segala penyakit, dan terjaga diri seorang itu daripada segala keaiban. Karena itu syurga dinamakan Darussalam. Wa adkhalnal jannata Darussalam. Darussalam tu maknanya negeri sejahtera yang tidak ada penyakit, tak ada orang cemburu dalam tu, tak ada orang hasad, tak ada semua. Orang masuk ke syurga ni hati suci, hati bersih. Maka itu yang pentingnya kita nak sebarkan salam ni. Kenapa? Sebab bila hati bersih atas dunia, layak dia masuk dalam tempat bersih Darussalam di akhirat. Para pelajar sekalian, bab kita ni bab 131, Babu Fadlis Salami wal Amri bi Ifsha'ihi. Dalam bab ini Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala bawa kepada kita 4 ayat. 4 ayat. Ayat yang pertama, qala Allah ta'ala ba'da a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu la tadkhulu buyutan ghayra buyutikum hatta tasta'nisu wa tusallimu ala ahliha. Dzalikum khairul lakum la'allakum tadhakkarun. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memasuki rumah yang bukan rumahmu sebelum meminta izin. Jangan masuk tengok rumah orang pakai pergi tengok pintu ngangop, masuk. La. Kita kena mula dengan minta izin, pergi dekat rumah, dekat pintu, Assalamualaikum. Bagi salam dulu, 3 kali salam. Bukan boleh rempuh masuk gitu je. 3 kali bagi minta izin. Wa tusallimu ala ahliha. Bagi salam pada penghuninya. Zalikum khairul lakum la'allakum tadhakkarun. Itu lengkap ayat. Tapi Imam Nawawi naknya setakat tu je. Wa salam ala ahliha. Ini ayat yang pertama menunjukkan kepada kita adab minta izin
nak masuk rumah orang. Kita pergi dekat pintu dia, jangan tengok dalam rumah, jangan tengok di pintu. Duduk dekat pintu, bagi salam, Assalamualaikum 3 kali. Kalau dia izin, masuk. Wa illa insarif. Kalau tak ada keizinan, balik. Ataupun tak cukup SOP. Dia ada juga rumah yang tak cukup SOP. Macam mana? Rumah ada tuan, salam dijawab, tapi tidak ada orang lelaki di rumah. Suami dia tak ada, anak laki-laki pun tak ada. Yang nak pergi tu orang laki-laki. La tadkhulu, jangan masuk. Kecuali rumah mak saudara kita, mahram kita, baru boleh benar. Maknanya itu dia panggil lafaz. Alhamdulillah para jemaah sekalian, ayat ini dan ayat berikutnya. Ayat ini surah An-Nur 27. Ayat yang kedua ni surah An-Nur 61. فَإِذَا دَخَلْتُمْ بُيُوتًا فَسَلِّمُوا عَلَىٰ أَنفُسِكُمْ تَحِيَّةً مِّنْ عِندِ اللَّهِ مُبَارَكَةً طَيِّبَةً. Dan apabila kamu masuk rumah, dari rumah-rumah ini, buyutan, hendaklah kamu memberi salam kepada penghuninya. Sallimu ala anfusikum, penghuninya yang bererti memberi salam pada diri kamu sendiri. Bila kita bagi salam, Assalamualaikum, selamat sejahtera, aman damai kepada kamu semua, maknanya kita ni, orang nak mari rumah dia ni, orang yang aman, bukan perompak, bukan pencuri, bukan perogol, bukan penjahat. Kita datang bawa keamanan. Sebab itu dia kata, tahiyatan sallimu ala anfusikum. Kita bagi salam pada diri kita. Seolahnya begitu. Salam yang ditetapkan di sisi Allah, tahiyatan min indillah barakatan tayyibah, yang berkat lagi baik. Mana lapak salam tu sudah jelas. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu je lapak salam. Maka ayat ini mengatakan bahawa iza dakhala ala baitin sallama alaihim. Bila kita masuk, kita kena bagi salam. Bila bagi salam, maknanya kita datang bawa keamanan. Ada juga orang kata pencuri masuk bagi salam juga, atau pencuri warak. Dua ayat ini untuk penjelasan panjang lebar. Para jemaah boleh tengok dalam tafsir kita, tafsir surah An-Nur yang baru je kita tamat, baru khatam. Surah An-Nur, tuan-tuan tengok ayat inilah, ayat 61. Yang tadi ayat 27 kita dah bincang tentang adabul istizan. Adab nak masuk rumah orang. Adab masuk rumah sendiri. Kalau masuk rumah tak ada orang, macam mana? Kita bagi salam kepada kita sendiri. Itu dia panggil macam adab. Adab-adab ni kita akan bincang dalam siri yang depan ini, ataupun tuan boleh rujuk balik kepada tafsir ayat surah An-Nur ini. Alhamdulillah. Baik, ayat yang ketiga, cara apa? Cara memberi dan menjawab salam. Tuan-tuan yang ada kitab boleh tulis tepi itulah. Cara memberi dan menjawab salam. Bagaimana cara? Wa idza huyyitum bi tahiyyatin fahayyu bi ahsana minha aw rudduha. Wa idza huyyitum bi tahiyyatin. Apabila kamu diberi penghormatan dengan sesuatu penghormatan, maka balaslah penghormatan itu dengan yang lebih baik daripadanya. Bila orang bagi salam, Assalamualaikum, kita tambah Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu dia panggil yang lebih baik. Tapi setakat tu lah adanya. Maknanya boleh kita bagi ringkas, tapi kita jawab penuh. Aurudduha atau jawab sama ya. Assalamualaikum, Waalaikumsalam. Bas, yakfi. Satu sama satu. Tapi kalau satu jawab dia bagi satu, kita bagi dua, lagi baik. Alhamdulillah. Kata di ulama, ruddu alaihi bimisli ma sallam wajib. Faziyadatu mandubatun wal mumasalatu mafrudatun. Menarik kan bahasa Arab tu.
Az-ziyadatu mandubah wal mumatsalatu mafruḍah. Maknanya jawapan tambahan itu sunat, jawapan yang sama itu wajib. Baik para pelajar sekalian. Yang keempat, ayat yang keempat. Hal ataka hadithu dhaifi Ibrahim al-mukramin إذ دخلوا عليه فقالوا سلاما قال سلام قوم منكرون. Sudahkah sampai kepada wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam cerita tentang tetamu Nabi Ibrahim, iaitulah malaikat-malaikat yang datang ke rumah Nabi Ibrahim memberi khabar gembira dia dapat anak dan nak membinasakan kaum LGBT di Qura Sadum. Jadi ketika dia masuk, ketika mereka masuk ke tempatnya, lalu mengucapkan salamun alaik, salaman, mana ucap selamatlah, salam, assalamualaikum. Ibrahim menjawab salamun, salam, mana sejahtera ke atas kamu, adalah orang-orang yang tidak dikenali. Qaum munkaru, salam, tapi mu ni aku tak kenal siapa ni. Maknanya kalau kita jumpa dengan orang kenal ke tak kenal, kita kena bagi salam, atau orang bagi salam kena jawab. Jangan kata, siapa awak? You siapa? I tak kenal, kenapa bagi salam? Lah. Salam itu tanda perdamaian. Baru ni kita nak bincang tentang tanda perdamaian, angkat tangan dua. La, assalamualaikum, itu tanda perdamaian. Baik para pelajar sekalian, ayat ini surah Az-Zariyat, ayat 24 dan 25. Ayat yang sebelumnya, wa iza huyitum, itu surah An-Nisa ayat 86. Ini pentinglah kita baca ayat Quran ni. Kalau kita ingat, kita pastikan nama surah, nombor ayat, nyatakan. Sama juga dengan hadis, kalau kita pasti riwayat siapa, kita nyatakan. Cuma kadang-kadang bila kita syarah, kita kuliah, dia spontan dia mari. Hadis, kita ingat hadis tu. Tapi nak takhrij, itu tak ingat. Sebutlah dulu. Kurang-kurangnya kita boleh cari lepas pada tu. Tapi tak tahannya, baca hadis ni tak tahu mari mana ni. Ini masalah berat kita. Baca hadis tidak dipastikan dari mana. Maka itu timbul masalah. Baik para pelajar sekalian, tamatlah kita perbincangan tentang 4 ayat yang berkaitan dengan salam. Adab bagi salam masuk rumah orang. Bila kita masuk rumah mana-mana, kita kena bagi salam kepada ahli rumah. Yang ketiga, cara menjawab salam, sama ada sama ataupun lebih. Yang lebih baik. Yang keempat, kita kena jawab salam walaupun orang tak kenal. Sebab Ibrahim jawab dulu salam. Salam qaumun munkarun. Tak kenal ni. Siapa? Jawablah dulu. Ni orang mari bagi salam. Assalamualaikum Pak Haji. Sengih juga. Siapa awak? Ini berlaku juga Pak kita. Kadang-kadang bila orang bagi salam, Assalamualaikum. Oi, mau balik bila? Sampai bila? Boleh merentas je. Polis tak tanya ke tengah jalan. Salam tak jawab. Ini masalah kita. Maka kita kena jawab. Itu yang dikatakan assalamu qablal kalam. Bila orang bagi salam, kita salam dulu. Kemudian baru kita bercakap. Ini kena belajar. Dia punya adab, etika, jumpa orang bagi salam. Kenal ke tak kenal, salam dulu. Kecuali kita pasti dia itu bukan Islam. Barulah kalau kita tak bagi salam, sebab ada khilaf ulama dalam masalah itu. Baiklah para pelajar sekalian, kita berpindah kepada hadis. Hadis yang pertama dalam bab ini, hadis nombor 845. Para pelajar yang ada kitab, tak kiralah edisi mana-mana, cetakan mana pun, cari nombor hadis 845 di bawah bab 131. Wa an Abdullah bin Amr bin al-As radhiyallahu anhuma
anna rajulan sa'ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ayyul islami khairun. Dengar ni tuan-tuan, soalannya simple, soalannya mudah, soalannya ringkas, jawapannya mantap. Itu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Daripada Abdullah bin Amr bin Al-As radhiyallahu anhum, bahawasanya ada seseorang yang bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ayyul islami khair? Rasulullah, bagaimana ke Islam yang terbaik itu? Saya ni nak jadi orang Islam yang terbaik. Apakah ciri-ciri, kriteria, sifat yang mesti saya kena ada? Mana yang kita ada? Maka Nabi jawab, tut'imut ta'am. Tanda yang pertama, orang Islam yang baik itu, iaitulah yang kamu suka memberi makan pada orang. Kerana itulah kita menggalakkan sangat-sangat masyarakat kita ni, warga kita ni, kalau boleh, kalau kita ada kemampuan, kita masak hari-hari, beli makanan mentah ke, bagi kepada orang. Lebih-lebih lagi kalau orang pakai miskin, lagilah mustahak untuk kita bagi. Ataupun kalaulah kita bagi kepada siapa? Kepada talabatul ilmi, penuntut-penuntut ilmu, juga perlu. Mujahid, semuanya ada kategori belaka, tak ada masalah. Yang kedua, wa taqra'us salam ala man arafta wa man lam ta'rif. Hendaklah kamu mengucap salam kepada orang yang kamu kenal dan orang yang tidak kamu kenal. Hadis ini muttafaqun alaih, makna hadis yang dikeluar oleh Imam Bukhari dan Muslim, yang disepakati dua ulama besar hadis ini. Makna jelaslah kepada kita. Apa dia jelas? Hadis ini syarah kepada kita tadi. Salam itu adalah kita sebarkan kepada semua orang, yang kita kenal, yang tak kenal, Assalamualaikum. Kecuali kita tengok ada tanjak atas kepala dia tu, tanda dia tu kafir, barulah kita tak beri salam. Habis kalau dia bagi salam macam mana? Jawab tak jawab? Ada nanti dalam perbincangan akan datang. Ni kita nak bincang cara-cara dulu. Kelebihan bagi salam, galakkan bagi salam dulu. Dalam hadis ni, anak-anak, tuan-tuan tolong tanda beberapa perkara amalan yang kita nak buat dalam bab ini saja. Yang pertama salam, tajuk kita pun salam. Yang kedua, beri makan kepada orang. Beri makan, wa yut'imuna at-ta'ama ala hubbihi miskinan wa yatima wa asira. Bagi semua orang. Dua, kita pindah kepada hadis yang kedua dalam bab kita ini. Hadis 846. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala lamma khalaqallahu Adam alaihi salam qala idhhab fasallim ala ulaik nafarin minal malaikati julusun fasma' ma yuhayyunaka fa innaha tahiyyatuka wa tahiyyatu zurriyyatik. Tengok terjemahan dulu, kita ambil separuh-separuh. Abu Hurairah radhiyallahu anhu menceritakan kepada kita, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, tuan-tuan ingat hadis ini sahih, muttafaqun alaih juga. Apa Nabi kata? Setelah Allah SWT menciptakan Nabi Adam dengan body yang 60 hasta besar, maka Allah berfirman padanya. Allah berfirman kepada, ya Adam, izhab, pergilah dan ucapkan salam kepada para malaikat yang sedang duduk. Mana Adam sini, sekumpulan malaikat duduk di sana tu. Allah kata bangun, pergi bagi salam kepada mereka. Salam pada siapa? Salam kepada malaikat.
Kemudian dengarkanlah bagaimana cara mereka memberikan penghormatan pada kamu. Lepas mu bagi salam, mu dengar, dia jawab apa? Apa ini akan jawab pada kamu? Kerana yang demikian itu adalah cara kamu dan zuriat keturunanmu memberikan penghormatan setelahmu. Selepas daripada ini, salam Adam dengan malaikat ini menjadi satu sunnah salam kepada anak cucu Adam sampai ke hari kiamat. Baik. Faqala. Adam pun pergi. Jalan. Sampai dekat malaikat, Adam berkata, Assalamualaikum. Bila Adam bagi salam, malaikat faqalu, malaikat menjawab, Assalamualaikum warahmatullah. Fazadu maza warahmatullah. Ada tambahan itu. Jadi bila Adam bagi salam, Assalamualaikum, semoga keselamatan atas kamu, itu terjemahlah. Tok Adam tak kata yang kedua tu. Kemudian para malaikat menjawab, Assalamualaikum warahmatullah. Semoga keselamatan dan kesejahteraan ke atas kamu, hai Adam, dan rahmat atas kamu. Rahmat Allah Ta'ala ke atasmu. Mereka memberi tambahan dengan perkataan warahmatullah. Jadi ayat hadis ini memberitahu kepada kita Allah Ta'ala didik Nabi Adam, wa'allama Adam al-asma'a kullaha. Allah Ta'ala Adam ajar tu Adam satu-satu nama benda tempat apa benda diajar oleh Adam. Dia Adam belajar. Allah Ta'ala tak bangun Adam kumpayakun semua dia tahu lah. Tu Adam belajar dulu, cakap dulu. Tengok ni belajar bagi salam. Maka kita pun para pelajar sekalian, jangan cuba-cuba nak dapat ilmu ladun ni. Tak payah belajar, tu hajar semua. Allah. Nabi Adam belajar dulu, baru dia dapat ilmu. Ayat ini, hadis ini mengajar kepada kita, apa dia? Ilmu itu mesti dipelajari. Hadis ini juga muttafaqun alaih. Baik, hadis yang ketiga. Wa an Abi Umarata Al-Bara bin Azib. Al-Bara bin Azib. Qala amarana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bisab'in. Al-Bara, tengok terjemahan, banyak buku terjemahan dia guna dua kali. Al-Barra la. Dia baca ringan. Al-Bara bin Azib. Kalau ada kitab tu, buang satu R. R tu tempat makan. Al-Bara ni adalah Al-Bara. Al-Bara bin Azib radhiyallahu menceritakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam perintahkan kami dengan 7 perkara. Dengar tuan-tuan, 7 perkara ini tanggungjawab kita sebagai seorang Muslim. Yang pertama, bi'iyadatil marid. Kita hendaklah pergi ziarah orang sakit. Kalau ada orang sakit, pergi ziarah. 2, ittiba'il janaiz, mengiringi jenazah. Mana solat jenazah, bawa dia ke kubur. 3, tashmitil atis, mendoakan orang bersin. Kalau orang itu bersin, dia kata alhamdulillah, kita kena doakan yarhamukallah. Itu dia panggil doakan kepada orang yang bersin. Yang keempat, nasrid da'if. Hendaklah kamu tolong orang yang lemah. Tak kira lah lemah sakit ke, lemah sungguh ke, kita kena tolong. Yang kelima, aunil mazlum. Kita kena tolong, bantu orang yang dizalimi. Ada orang zalim, nak ke kawan kita ni, kita pergi bela dia. Lawan orang zalim tu. Kena berani lah. Baru sampai ke tajuk kita. Yang keenam, wa ifsya'is salam.
Ifsya'is salam maknanya menyebarkan salam. Kita duduk mana pun, Assalamualaikum. Berpisah sekejap, pusing, jumpa balik, Assalamualaikum. Itu adab. Bukan kata mula-mula jumpa sekali tu, lepas tu tak lah. Bahkan dalam kitab kata setiap kali berpisah. Setiap kali berpisah. Contohnya kita duduk bila ni, tukar balik. Jumpa pula kawan tu, Assalamualaikum balik. Itu dia panggil adab. Maknanya, salam tu kena sentiasa disampaikan. Itu mana salam. Yang ketujuh, wa ibraril muqsim, menepati sumpah, melepaskan sumpah orang. Hadis ini muttafaqun alaih wa hadha lafzu ihda riwayatil Bukhari. Apa makna ibrar al-muqsim? Melepaskan sumpah orang tu. Kadang-kadang ni orang Melayu ni tak kuat sangat cerita ni. Tapi kalau orang Arab dia guna sumpah. Contohnya kita pergi rumah dia. Dia kata wallahi la tata'asya ma'ana al-lailah. Dia bersumpah, demi Allah mu kena mari makan malam dinner rumah aku malam ni. Kitanya tak nak lah pergi, malu. Bunyi kata kawan ni nak sembelih kambing, BBQ kambing, nasi mandi kambing. Allahu Akbar. Dengan kepala gigi cakur atas tu. Allahu Akbar. Ana selalu gurau dengan jemaah haji saya ni. Waktu kita beli kambing, biasanya jemaah haji ni suka buat kenduri. Makannya hotel tu ada, tapi kita nak kenduri kambing ni. Bila kita tempoh nasi mandi arak, dia hantar mari kepala kambing tu sekali dengan gigi. Dengan lidah. Allah, jemaah muslimat tengok kepala kambing, wih, tak mau. Kata tak mau kan, ni lah orinya. Hak kepala kambing di kampung tu belik dengan perut lah macam-macam disumbak lah. Ni asli ni. Macam mana? Kawan tu bersumpah la takulan, mu kena makan rumah aku balik kepala kambing. Maka kita kena jangan langgar sumpah dia, pergi makan. Arak ni banyak dia waktu panggang macam ni. Dia nak suruh kita makan tu sampai sumpah-sumpah. Sampai bersumpah. Kita sumpah juga, sumpah maki orang. Bahasa perangai menatai ni mari pula. Arak dia bersumpah dengan nama Allah nak buat benda baik. Maka maka kita kena bantu selesaikan sumpah dia tu. Jangan aku tak mau. Nah, kita kena tolonglah. Biasa dia sumpah ni benda baik-baik, bukan sumpah benda yang karut-karut. Yang karut-karut tak mau. Kalau sumpah yang tak betul jangan ni. Jadi kalau orang sumpah kita kena tolong. Jangan payah juga ajar orang Melayu nanti dia pandaikan pandaikan susah pula. Pandai bersumpah-sumpah dak. Dia nak suruh kita pergi rumah dia mari bersumpah. Wallahi ustaz kena hadir majlis kahwin anak saya nanti, kita kata. Sudah benar. Ni sumpah tak tidur kita kena makan nasi. Allahu Akbar. Jemaah ni dia tengok kita sakit lutut, dia kata ustaz kena kuruskan sikit. Nak kurus mana munduk jamu semacam. Jazakumullah khairan lah. Dia bagi makan ustaz tu sebab dia sayang. Ustaz lah pun tak pandai-pandai, jangan dia makan banyak dah. Kena bawa 2-3 hulu balang ni. Pemuda-pemuda sekalinya kita bagi makan. Baik. Tamaklah kita. Hadis ini 7 perkara. Ada lagi dalam riwayat lain Nabi kita sebut beberapa perkara. Tapi yang kita nak dalam hadis kita ni, tajuk kita lah. Tajuk yang berkaitan, iaitulah Nabi kata apa? Ifsya'us salam, menyebarkan salam. Itu yang mustahab bagi kita. Baik para pelajar sekalian, kita pindah kepada hadis yang keempat. Yang keempat baru. Yang keempat. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la tadkhulul jannata hatta tu'minu wa la tu'minu hatta tahabbu awala adullukum ala syai'in idza fa'altumuhu tahabbtum afsus salam bainakum, rawahu Muslim. Daripada Abu Hurairah dia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, kamu tidak akan dapat masuk syurga sehingga kamu beriman.
dan kamu tidak benar-benar beriman sehingga kamu saling mencintai sama-sama orang Islam. Dengan ni tuan-tuan, zaman kita ini lain macam je. Tak, perli-perli pula sama-sama Islam Melayu. Oh, lain macam. Kalau dengan friend-friend kita yang bukan Islam, oh dia punya dahsyat. Berkat, jangan main, jangan sayang orang bukan Islam. Kita tak suruh kelahi, tapi al-wala' wal bara' itu tidak. Awala adullukum, Nabi SAW bertanya, mahukah kamu aku tunjukkan sesuatu yang apabila kamu melakukannya, maka kamu akan saling mencintai, berkasih sayang sama-sama kita Islam. Iaitu sebarkan salam di antara kamu. Hadis ini rawahu Muslim. Maknanya hadis salam ni besar tuan-tuan. Sebab apa? Dia menjadi salah satu daripada sebab apa? Sebab terjadinya kasih sayang sama-sama kita. Salam, bagi salam. Mudah ke bagi salam tu, simple je, apa yang payah sangat. Bagi salam ni siapa kata payah? Tak payah, tak susah pun. Baik. Kita pergi kepada huraian sikit. Beberapa hadis yang kita baca tadi, apakah penjelasan dia? Penjelasannya, Nabi sallallahu alaihi wasallam ta'liq, gantung sempurna iman itu dengan apa? Dengan mahabbah fillah, berkasih sayang kerana Allah Ta'ala. Menunjukkan bahawa kasih sayang kerana Allah Ta'ala itu sangat besar kedudukannya, kerana dia menjadi tanda kesempurnaan iman. Dan tak boleh masuk syurga kecuali dengan iman. Hadis-hadis yang kita baca ni juga menunjukkan kepada kepentingan menyebarkan salam. Menyebarkan salam. Dan salam itu adalah merupakan sebab at-ta'aluf yang pertama. Sebab menjadinya kasih sayang yang pertama, duduk di salam. Kunci menarik kasih sayang di antara sama-sama kita, salam. Izhar syiaril muslim. Kita bila duduk sama kita, Assalamualaikum. Oh, kita pasti dah dia ni orang Islam. Jadi kunci itu banyak. Lebih-lebih lagi kalau kita duduk di negeri yang tak tahu Islam ke kafir. Payah. Jadi sekurang-kurangnya kalau dia tu Islam, mungkin kita pakai kepiah orang tahu dia Islam, tapi dia tu disyaki. Baik dia bagi salam. Assalamualaikum. Oh, Islam dia ni. Muslim. Baru tahu kan. Dan maknanya Islam, salam itu syiar kepada orang Islam dan nak menggalakkan kita supaya sentiasa bersifat tawaduk kepada orang Islam. Jumpa, Assalamualaikum. Assalamualaikum. Alhamdulillah, macam zaman kita, zaman Covid ni. Nak salam tangan tak boleh, tapi salam mulut, Assalamualaikum, isyarat kata. Oh, sangat bagus. Alhamdulillah. Kasih sayang tak hilang. Baik, hadis ini juga, tuan-tuan dan puan-puan tanda, hadis ini juga menjadi dalil untuk kita menolak sekumpulan orang berkata Islam tu ada kulit, ada isi. Dia kata ni kulit, ni isi ni. Mana ada kulit? Walaupun salam itu satu benda yang simple, satu sunnah, tapi besar. Kan sahabat tanya tadi, mana amalan yang paling afdal, yang paling baik? Nabi kata di antara tanda iman, cara nak berkasih sayang. Kenapa kita nak kata salam itu satu benda yang main-main? Nak. Salam itu satu benda yang besar dalam syariat Islam. Karena itu kita kena jaga dan kita kena sebarkan dia. Baik. Kita pergi kepada hadis yang kelima. Hadis 849. Wa an Abi Yusuf Abdullah bin Salam radhiyallahu anhu qala. Dengar ni cerita.
Daripada Abu Yusuf, kunyah dia, nama dia Abdullah bin Salam. Siapa Abdullah bin Salam ini? Asalnya pendeta Yahudi. Ulama besar Habr. Ulama besar Yahudi yang jujur dengan ilmu dia. Dia baca dalam kitab Taurah sifat-sifat Nabi. Nabi akan dibangkit oleh Allah Ta'ala di bumi yang banyak pokok kurma. Tanah dia warna hitam, betul-betul dengan bumi Madinah. Manah ni orang panggil iklim di Madinah tu tepat dengan sifat yang Nabi sebut dalam, Allah Ta'ala sebut dalam kitab Taurah. Maka Abdullah bin Salam datang ke Madinah menunggu-nunggu Nabi akhir zaman itu dia nak masuk Islam. Bila dia dengar Nabi sampai ke Madinah, ni hadis ni panjang tuan-tuan, saya syarah lalu. Dia pergi jumpa Nabi SAW. Abdullah bin Salam kata apa? Di antara ucapan sulung, ucapan pertama Nabi SAW di Madinah yang dia dengar, yang Abdullah bin Salam dengar, Nabi SAW berucap dengan ucapan ini. Ayyuhan nas, wahai manusia. Afshus salam. Tanda tuan-tuan. Yang pertama, sebarkan salam. Wa at'imut ta'am, beri makan kepada orang. Wasilul arham, hubungi silaturahim. Tiga ni hubungan di antara kita sama-sama manusia. Dia panggil berinteraksi sama-sama kita. Yang keempat, kita dengan Allah. Wasallu wan nasu niyamun. Hendaklah kamu bangun tengah malam solat tahajud, solat sunat, solat witir di saat orang lain tidur. Ini hubungan kita dengan Allah Azza wa Jalla. Kalau kita dapat empat ni, apa kita boleh? Apa kelebihan? Tadkhulul jannata bisalamin. Nascaya kamu akan dapat masuk syurga dengan sejahtera, dengan senang. Allahu Akbar. Senangnya nak masuk syurga tuan-tuan. Kan? Yang pertama, afsus salam. Bagi salam. Ada juga ulama menafsirkan menyebarkan salam itu menyebarkan keamanan. Kita ajak orang supaya berdamai, jangan berperang, jangan baloh, jangan berkatok. Itu dia panggil menyebarkan keamanan. Ajak orang-orang Islam kita bersatu hati dalam satu untuk menegakkan agama. Itu pun termasuk dalam menyebarkan salam. Jadi dua lah tafsiran, sama ada salam assalamualaikum salam dulu, ataupun salam perbuatan, yakni kita kempen orang buat perdamaian. Boleh. Jadi itu yang pertama. Yang kedua, Nabi galakkan supaya kita beri makan kepada orang. Sebab apa? Sebab bila kita beri makan, orang yang jauh-jauh akan jadi dekat. Ajak orang makan rumah, kalau kita bagi makan, orang kata, oh ya, seronok dia ni bagus ni, baik ni. Oh, jogoh dia ni, tok ayah ni, tok haji ni, tok lebah ni. Bagi jadi orang jadi rasa jina hati. Dalam salam, bagi makan, kemudian dengan keluarga terdekat, kita kena hubungi silaturahim. Hubungi siapa? Silaturahim. Yang keempat, barulah kita dengan Allah Azza wa Jalla. Kerana itu, nasihat saya, sekali lagi saya ulang. Saya ulang sekali lagi. Hubungan kita dengan Allah tak perlu kepada perantara. Sekarang ni ramai orang duk kempen ni, kempen apa? Kempen pukul 4:30 pagi masuk Zoom, kita bermunajat ramai-ramai. Saya kata lah, bangun pukul 4 pagi, pukul 5 pagi, masuk bilik, buka tikas salat, tikas sejadah, Allahu Akbar, bermunajat dengan Allah Azza wa Jalla. Tak payah di Zoom, tak payah Google Meet, tak payah tu, tak payah ni. Tak seronok lah Ustaz, kesunyian seorang. Memang nama dia khalwat, bersunyi dengan Allah. Bukan, tapi kalau masuk dalam Zoom seronok. Pukul 5:30 pagi, Ustaz kata semua buka kamera. Kita pun sengih buka kamera.
Trek, ambil gambar. Pukul 7.30, ini grup kita semalam. Semoga Allah kabulkan doa. Masya Allah, tabarakallah. Tak perlu tuan-tuan. Ni ada Zoom baca tu, Zoom baca. Dah lah baca selawat yang pelik-pelik, zikir munajat yang pelik-pelik yang tidak dianjurkan. Jadi kita kata jangan dah, tak payah. Saya tak marah dengan Zoom. Saya pengguna Zoom. Tapi ni, campaign tahajud dengan Zoom. Kita kata, tidak ada. Hubungan kita dengan Allah, hubungan yang sangat sulit. Supaya orang tak tahu, kita dengan Allah je tahu. Oh, dia kata Ustaz, Abu Anas. Tak seronok lah macam ni. Kita suka ramai-ramai. Nak tunjuk, ikhlas itu bukan duk seronok. Ikhlas itu apabila kita boleh ibadat seorang-seorang bersunyi-sunyi dengan Allah. Kata Nabi SAW, di antara 7 golongan yang boleh duduk di bawah bayangan pada hari kiamat nanti. Siapa dia? Rajulun zakarallaha khaliyan fafadat ainahu. Seorang yang duduk diam-diam, berzikir, bermunajat, beristighfar, merayu kepada Allah, bertaubat. Fadat aina, mengalir air mata dia. Ya Rabbi, ya Rabbi. Ini calon duduk di bawah bayangan pada hari kiamat. Kita kena ada hubungan rahsia kita dengan Allah Azza wa Jalla. Hubungan dengan orang tak boleh lah rahsia. Kecuali rahsia suami isteri, itu cerita lain. Baik, para jemaah sekalian, hadis ini rawahu Tirmizi wa qala hadithun hasanun sahih. Jadi alhamdulillah para pelajar sekalian, kesan daripada 4 ibadat ini, jannah. Tadkhulul jannata bisalam. Masuk syurga dengan sejahtera. Allahu akbar, bahagia tuan-tuan. Orang yang boleh ibadat seorang-seorang boleh menangis, itulah orang ikhlas. Masuk grup ustaz tu munajat sedap ataupun pergi motivasi, apa nama motivasi dulu? 2 hari 2 malam bayar, 1,000 bayar. Menangis. Duduk seorang, keluar seorang-seorang dalam rumah kita, menangis, insya-Allah itu ikhlas. Nak tunjuk ke siapa? Takkan nak live ambil nak malam ni munajat seorang-seorang, video apa nama ni, rakaman live pula. Gila macam ni punya perangai. Orang suruh senyap-senyap dengan Tuhan, kita hidup tayang dengan orang pula. Buat apa? Masya Allah. Baiklah. Itulah kata orang, syaitan ni banyak lorong-lorong yang dia cari. Saya tak kata tak baik sangat, tapi tidak menggalakkanlah perbuatan-perbuatan seperti itu. Lebih-lebih lagi pula pasal jenis ada amalan-amalan yang pelik-pelik pula yang tidak dianjurkan, kita kata utruku, tinggalkanlah. Mari kita kembali bersimpuh di hadapan Allah secara manual. Online kita dengan Allah Azza wa Jalla, tak perlu kepada wifi, tak perlu apa. Kita terus ya dengan Allah Azza wa Jalla. Munajat, istighfar, doa, solat, semua kita dengan Allah Azza wa Jalla. Jangan rusakkan solat malam kita dengan grup-grup yang ada. Baik. Kita pindah kepada hadis yang terakhir. Tajuk dia ni, kempen Ihya Sunnat Salam. Saya nak kempen malam ni, kita semua kempen. Hadis yang ke-850, hadis terakhir dalam bab ni. Tuan-tuan jangan bimbang, dah akhir dah. Wa anit Tufail bin Ubay bin Ka'b annahu kana ya'ti Abdullah bin Umar fayaghdu ma'ahu ila as-suq. Qala fa idza ghadawna ila as-suq lam yamurra Abdullah ala saqqatin wala sahibi bai'atin wala miskinin wala ahadin illa sallama alaihi, assalamu alaikum. Baik, kita ambil separuh terjemahan dulu. Menarik ni. Daripada At-Tufail bin Ubay bin Ka'ab. Dia ni anak Ubay ni. Ubay ni sahabat besar. Dia pergi ke tempat Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma. Kemudian Abdullah bin Umar bawa dia pergi sama-sama ke pasar. Mai, kita pergi ke pasar. Tufail berkata, ketika kami pergi bersama-sama ke pasar, apabila melalui tukang bekas barang, mana orang duduk buat apa benda pun, penjual dagangan, jual barang-barang, orang miskin atau siapa saja
Ibnu Umar pasti akan mengucapkan salam. Assalamualaikum. Dia wis salam belaka orang. Qalat Tufail. Tufail cerita lagi. Faji'tu Abdullah bin Umar yawman fastatba'ani ila suq. Faqultu ma tasna'u bisuq wa anta la taqifu 'ala al-bai' wa la tas'al 'anis sila wa la tasum biha wa la tajlis bi majlis suq. Mungkin buat apa? Dengar ni. Satu hari aku pergi jumpa dengan Abdullah bin Umar, pergi pula. Kemudian dia kata, ya Tufail, mari kita pergi ke pasar. Tufail ikut berapa kali dia pergi pasar, dia tak membeli tuan-tuan. Dia bukan pergi nak shopping. Aku pun tanya dia, Tuan, apa nak pergi ke pasar, nak buat apa? Tuan Ibnu Umar bukannya membeli pun. Bukan pergi menjual kat situ. Tak menawarkan barang, tak duduk di pasar. Baik kita duduk sini. Baik kita duduk. Wa aqul ijlis bina hahuna natahaddas. Duduk sini ya, kita buat sini. Lebih baik pergi pasar buat apa? Qala ya Aba Batnin wa kanat Tufailu dha batnin. Innama naghdu min ajli salam nusallim ala man laqinahu. Rawahu Malik bil Muwatta bi isnad sahih. Ibnu Umar kata, "Hei Tufail." Tufail ni macam kita lah, macam kita ni, masya-Allah. Ibnu Umar dia bergurau. Dia kata, "Ya Aba Batin." Hey. Kebetulan Tufail ni perut dia besar. Macam kita orang panggil orang perut lebih sikit ni, sihat sikit. Ibnu Umar kata, "Ya Aba Batin." Orang perut besar tu. Munglah ni. Dia bergurau sama dia kawan dia tu. Kita pergi ke pasar untuk menyebarkan salam. Masya Allah. Kita memberi salam kepada siapa saja yang kita jumpa, kita beri salam. Hadis ini sahih diriwayat oleh Imam bin Asar ni diriwayat oleh Imam Malik dalam kitab dia Al-Muwatta dengan sanad yang sahih. Ini dia panggil Malik An-Nafi' an Ibnu Umar anin Nabi sallallahu. Ini dia panggil Ibnu Umar ni dengan Malik ni. Malik dengan Ibnu Umar ni sanad dia panggil silsilah zahabiyah. Dari sudut susunan sanad dia dekat. Malik, Nafi' ni pembantu Ibnu Umar. Ibnu Umar Nabi. Malik dengan Nabi 3 orang. Rapat sekali. Allahu Akbar. Kalau di Madinah tu kebetulannya kubur Imam Malik dengan Nafi' sebelah-sebelah. Malik dengan Tok Guru Nafi'. Allahu Akbar. Jadi hadis ini para pelajar sekalian kita simpulkan. Hadis ini iaitulah galakkan supaya kita ajak teman-teman kita untuk tatbiq sunan, nak melaksanakan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mari kita pergi pasar. Tujuan apa pasar ni? Bagi salam. Kalau hari 10 awal Zulhijjah, Ibnu Umar dia berjalan, dia takbir. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Dia panggil. Mana kita tengok musim takbir, kita takbir. Tak ada takbir, kita bagi salam. Yang pentingnya Ibnu Umar nak menggalakkan manusia supaya hidupkan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik kita. Jadi para pelajar sekalian, saya kempenlah tuan-tuan dan puan-puan pada kali ini. Sekali lagi. Dan berkali-kali lagi. Kempen sentiasa. Tuan-tuan ambil risalah ini. Cerita kepada orang, mari kita berzikir. Dengan zikir yang diajar oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mari musim orang cinta Nabi ni. Kita ada satu risalah, tajuk dia tanda-tanda dan bukti cinta Nabi. Tuan-tuan ambil risalah ni. 10 tanda bukti cinta Nabi kita sebarkan. Ni tanda cinta Nabi. Bukan cinta Nabi dengan duk bergendang, melompat, apa benda ni macam-macam. Nak cinta Nabi, selawat dengan Nabi ajar ni. Barulah kita kempen sentiasa. Jangan takut, jangan malas. Ambil je risalah ni, sebar-sebar. Sebar dalam grup keluarga, sebar dalam grup kawan-kawan. Kalau orang hentam kita, jangan duk sebar risalah ni. Kita cabar dia, tunjuk di mana salahnya. Sekali-sekala dalam bab dakwah ni kita tak boleh orang pijak kepala sentiasa, kita kena jenguk juga. Tuan, saya sebar risalah ajak zikir 4 kalimah. Yang awak kata zikir ni salah, tunjukkan di mana salah. Kau belum baca dah salah.
budayakan perbincangan yang sehat, yang baik. Ni apa sabar salah ni. Awak belum baca lagi, awak jatuh hukuman salah bagaimana? Apalagi kalau kita pula pergi tuduh kepada penulis tu pula macam-macam. Bila awak nak berjumpa dengan dia di atas dunia minta maaf, ataupun awak berdepan dengan dia hukuman perbicaraan di akhirat depan Allah Azza wa Jalla. Baca dulu, ada salah saya tarik balik. Saya akan tinggalkan menyebarkan risalah ini kalau salah. Kalau salah. Tapi kalau betul, kita sama-sama sebarkan. Jangan takut tuan-tuan. Sebab itulah kita ada grup, kita ada pamphlet, kita ada risalah, kita bawa zikir pas solat. Kak ni tujuannya, kalau hari tidak PKP saya akan bawa. Mana-mana tempat saya ceramah, kita akan bawa satu-satu lah. Satu tempat satu je bawa, takkan nak bawa semua kan. Tapi dalam grup kita ni, kita sudah ada grup PDF ni, Masya Allah, kita bagi. Tuan-tuan yang belum dapat PDF, boleh hubungi admin kita, cakap saya nak risalah-risalah ni. InsyaAllah kita bagi sebahagian lah, takkan hari-hari nak hantar semua. Tapi kempen, tengok Ibnu Umar radhiyallahu, bagaimana dia bawa Tufail pergi ke pasar, pergi ni, semata-mata nak sebarkan salam. Mari kita ihya sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, pedulikan orang marah, yang penting kita dapat syafaat Nabi, mendapat keridaan Allah, sunnah itu disebarkan, insya-Allah kita selamat. Tamatlah kita bab 131, insya-Allah kita sambung bab 132, babu kaifiyatis salam, bab cara memberi salam. Tadi baru fadilat, kelebihan 6 hadis. InsyaAllah kita sambung siri akan datang, cara-cara menyebarkan salam. Subhanakallahumma hamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.